dolimat dia dolimat. Okey, annyeonghaseyo bang. Sekarang ni saya berada di Temeloh Pahang. Okey, ada urusan sebentar tadi di Temeloh Pahang. Kebetulan saya berada di sini. Okey, saya beli 5 beg dolomite untuk saya taburkan di pokok-pokok saya. Apa yang menarik kat sini dolomite yang dijual ni dengan harga yang orang kata agak murah lah. Sebab sebelum ni saya pernah beli dolomite 25 kg dengan harga RM35. Tetapi di Peladang ni 50 kg dengan harga RM35. So orang kata sangat murah berbanding dealer-dealer yang berada di luar ataupun dealer-dealer secara orang kata persendirian lah. Jadi mungkin tuan-tuan yang nak beli dolomite better pergi ke kedai-kedai Peladang lah. Untuk orang kata harga yang lebih murah lah, separuh kan. Kalau dah kita beli 10 beg tu, orang kata dah harga RM350 dapat 10 beg. Tetapi kalau beli kat luar dapat 5 beg sahaja. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, seperti biasa, seperti saya beritahu tadi, saya masuk ke kebun kali ini. Saya nak menapur kabur. Menapur kabur. Kapur. Menabur kapur. Ya Rabbi, menapur kabur pula dah. Okey, jadi seperti konten saya sebelum ni, seperti yang sedia maklum, yang telah subscribe saya, okey, ataupun yang telah mengikuti channel saya, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum follow saya ataupun belum subscribe saya, okey, boleh subscribe saya untuk saya orang kata cuba tampilkan beberapa informasi, mungkin tip-tip berguna kepada semua ataupun kepada yang berminat tentang channel-channel yang berbentuk pertanian ataupun yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti berkebun. Okey, seperti saya beritahu tadi, saya akan cuba kata menyampaikan apakah kelebihan kapur pertanian ataupun yang saya dapatkan di sini adalah dolomite. Okey, dolomite keluaran PDI. Okey, 50 kg. Sebelum ni saya pernah beberapa kali guna dan saya dah orang kata dah update dia punya kepentingan ataupun dia punya kelebihan dia kepada tanaman, terutamanya saya dah review ataupun dah buat testimoni macam mana keberkesanan dia kepada pokok durian yang saya tabur. Okey, sambil dalam alang-alang saya orang kata memaparkan video ataupun saya masukkan video ni, saya akan teranglah kepentingan dolomite. Okey, seperti tuan-tuan sedia maklum, kebun saya ni hari tu ditenggelami banjir. Yang tak tenggelam pun masalah orang kata air bertakung yang sangat teruk. Orang kata hampir 3 minggu hujan secara berterusan. Akar, walaupun orang kata saya tanam itu dalam keadaan mini busut, saya dah tinggikan di pakar pokok, tapi akar tersebut dah pergi jauh. Banyak part-part yang ditenggelami ataupun yang menakung air menyebabkan pokok saya mengalami masalah keguguran ataupun masalah yang mungkin disebabkan oleh masalah akar.
Okey, dolomite ni seperti kita sedia maklum dia adalah kapur. Putusan kapur ni yang kita sedia maklum dia boleh meneutralkan ataupun membaiki nilai pH tanah. Okey, tanah-tanah yang masam, tanah-tanah yang orang kata yang telah mengalami keasidan yang teruk. Okey, disebabkan oleh penggunaan baja, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan juga masalah tanah yang mengalami keasaman yang tinggi disebabkan oleh menakung air ataupun ditenggelami banjir. Okey, dolomite ni sebenarnya tuan-tuan dia adalah kapur. Okey, yang diperbuat daripada batu kapur. Kalau dolomite keluaran PDI ni adalah dolomite yang orang kata sahkan ataupun telah diakui dia punya keberkesanan juga dan juga nilai peratusan kalsium dan juga magnesium dia yang baik untuk tumbuh-tumbuhan telah disahkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia lah. Okey. Dolomite ni sebenarnya dia bukan setakat kapur, dia adalah salah satu unsur baja yang penting kepada tumbuh-tumbuhan. Seperti tuan-tuan maklum, pokok bukan sahaja memerlukan 3 unsur utama iaitu NPK. Jadi bukan setakat itu saja, tapi pokok seperti yang saya beritahu sebelum-sebelum ni dalam konten saya dalam bentuk baja ataupun NPK ataupun baja organik dan sebagainya. Pokok ni dia memerlukan unsur TE ataupun mikronutrien yang penting kepada tumbesaran pokok, bukan sahaja manusia. Manusia perlu makan nasi seperti karbohidrat, lemak dan juga protein, itu adalah sumber tenaga bagi manusia. Tapi dalam masa yang sama kita perlukan zat besi, kita perlukan unsur-unsur yang daripada tanah ni, mineral. Okey, kita perlukan unsur vitamin, kita perlukan pelbagai unsur-unsur mikronutrien kepada kita punya tubuh badan kita untuk tumbesaran dan juga orang kata kesihatan yang baik. Kenapa dipanggil mikronutrien? Sebab apa? Nutrien yang kita tidak nampak keberkesanan dia secara terus. Mikro ni maksud dia adalah dalam nisbah yang kecil dan juga yang orang kata yang kita tak nampak lah. Macam mikroorganisma yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dia amat penting kepada kita punya tumbesaran. Serupa juga dengan pokok. Sebab itu banyak keluaran baja yang mahal, dia mengeluarkan baja dalam unsur TE ataupun trace element ataupun unsur hara, unsur humus yang baik kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, tuan-tuan, ni pokok duri hitam. Umur dia setahun 6 bulan lebih kurang. Yang atas tu yang saya beritahu dia lebih kurang dalam 30 batang macam tu, hampir 2 tahun. Yang bawah ni setahun 6 bulan lah lebih kurang dia. Sebab apa saya tanam itu secara berperingkat. Sebab pada asasnya tanah ni sebenarnya ada pokok sawit. Nanti mungkin saya akan selitkan tuan-tuan untuk saya buktikan bahawa pokok tanah ni adalah pokok sawit. Sebelum ni tanam getah. Tanam semula getah, saya bubuh sawit. Bubuh sawit nak jadi cerita masuk orang kuat atau senang saya cakap gajah. Tinggal lebih kurang 60 batang, 50 batang kawasan atas ni. Saya tanam dulu kat bawah. Lebih kurang 100 batang. Lepas tu lelas alang-alang saya penuhkan kawasan 60 batang ni, tetapi secara berperingkat lah. Okey. Jadi pokok ni yang lebih kurang setahun 6 bulan. Okey, saya akan taburkan dolomite ni. Saya akan taburkan kepada keliling. Dolomite ni tidak meracun pokok. Kena daun pun tak ada masalah. Okey, saya akan tabur lebih kurang 2 kg lah.
Okey tuan-tuan, ni pokok duri hitam. Saya perlu meracun serangga dan juga racun kulat nanti. Sebab apa, nampak betul diserang serangga. Kalau dulu tuan-tuan pernah ikut saya punya konten-konten dalam YouTube ni, tuan-tuan mungkin pernah tengok lah. Pokok-pokok saya ni memang sentiasa pucuk-pucuk pun besar-besar. Lepas sebulan saya tak masuk, mungkin saya tak dapat hujan yang berterusan, saya tak masuk satu, terputus satu. Lepas tu saya tak boleh meracun sebab hujan. Pokok-pokok saya memang teruk diserangkan oleh serangga-serangga ni. Nanti saya ada masa, mungkin saya akan kembali ikut SOP yang sebenar, macam mana saya buat pokok saya itu jadi macam tu. Okey, sekarang umur pokok ni lebih kurang setahun 6 bulan. Nampak ada serangan ulat pengorek batang. Okey, ulat pengorek batang. Dia kalau berair begini tuan-tuan, berair macam ni, keluar air ni, pengorek batang nanti. Kalau kita tak rawat, dia akan jadi kanker. Okey, jom. Okey, pokok ni lebih kurang setahun 6 bulan. Tengok batang dia. Anak baji tuan-tuan. Saya tanam itu lebih kurang lah pokok baru sini baru lepas baji. Okey, sekarang ni pembesaran dia. Kalau lengan saya ni lebih dah. Orang kata alhamdulillah lah. Nanti saya akan terus baiki dia ataupun jaga dia. Ni baru lepas saya meracun rumpai. Nanti akan ada tanyalah saya meracun rumpai guna apa kan. Nanti ada juga yang beritahu jangan racun. Okey, saya terpaksa racun. Sebab apa, saya tak mampu nak potong. Jadi saya racun dia guna racun-racun yang terpilih saja untuk memastikan tanah tak beri kesan yang teruk lah. Okey. Oh ya. Selesai sudah aktiviti saya hari ni untuk aktiviti saya menabur kapur dolomite. Okey, seperti saya terangkan tadi, berbagai kelebihan. Orang kata kapur dolomite ni kepada tumbuh-tumbuhan, dia digunakan dalam industri
perikanan, okey, peternakan dan juga paling banyak sekali digunakan dalam industri pertanian lah. Okey, seperti saya beritahu nanti tadi kelebihan-kelebihan dia, nanti saya akan letakkan link macam mana. Sebelum ni saya pernah terangkan okey, kelebihan-kelebihan Dolomite ni. Okey, nanti saya akan sertakan di dalam description link macam mana saya terangkan kelebihan Dolomite tu. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Okey, sekiranya anda rasa video ni bermanfaat kepada petani-petani ataupun kepada baru yang untuk mencubakan diri dalam bidang pertanian, boleh share. Okey, sama ada di WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Okey, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.